Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membentangkan tajuk iman sebagai fitrah manusia. Pengertian iman dari segi bahasa berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu aminah yang bermaksud aman atau tenteram. Tasdik membenarkan dengan hati, kepercayaan semata-mata mengakui dan membenarkan sesuatu tanpa mendustakan. Dari segi istilah, perkara yang akan menyelamatkan seseorang daripada kekal dalam neraka dan masuk ke dalam syurga. Iman ialah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul dan mengetahui melalui agama dengan terang dan jelas. Membenarkan dengan hati, ikrar dengan lidah dan mengamalkan ajaran Allah dengan anggota. Seterusnya, kepentingan iman kepada manusia. Yang pertama, mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dilahir rasa syukur, sabar, redha dan dalam melaksanakan ibadah. Yang ketiga, mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Yang keempat, sukakan perkara yang baik dan benci kepada mungkar. Seterusnya, tahap keimanan seseorang Muslim. Tahap yang pertama, iman para Nabi dan Rasul. Iman yang paling tinggi dan sempurna. Mereka amat kasih kepada Allah, taat, tetap pendirian dan maksum dari dosa. Iman mereka kepada Allah berdasarkan dalil dan hujah serta mereka dikurniakan mukjizat. Tahap iman yang kedua, iman ulama. Keimanan dan makfirah kepada Allah SWT dengan nazar dan istidal, iaitu dengan memikirkan kejadian alam dan dalil yang benar. Mereka beriman pada Allah SWT yang menjadikan alam ini. Mereka mengenali Allah SWT dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung. Tahap iman yang ketiga, iman orang yang menjalankan syariat Allah. Iman mereka tinggi berasaskan bukti, hujah dan dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka adalah golongan yang cinta kepada Allah, taat dan takut untuk melanggar perintahnya. Mereka adalah orang yang berilmu dan benar-benar menjalankan hukum Allah. Dan tahap iman yang keempat, iman orang yang bertaklid. Iman mereka kepada Allah SWT hanya dengan mendengar dan masyhur atau mengikut perkataan orang ramai tentang kewujudan Allah tanpa dalil. Martabat iman mereka adalah paling lemah, sangat sedikit ketakwaan, ketaatan dan kecintaan kepada Allah. Mereka adalah daripada kalangan orang awam. Seterusnya, perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Yang pertama adalah perkataan. Apa-apa yang diucapkan oleh seseorang Muslim haruslah menjaga perkataan dan ucapan agar tidak terjebak dalam kategori golongan yang terbatal iman. Contohnya, mengatakan undang-undang Islam kejam atau Rasul adalah manusia biasa yang melakukan dosa. Perkara yang boleh membatalkan iman yang seterusnya melalui perbuatan dan amalan. Seseorang Muslim hendaklah menjaga amalan dan perbuatannya agar tidak terjebak dalam kategori golongan yang terbatal iman. Contohnya, meminta bantuan daripada syaitan atau makhluk halus untuk mendapatkan sesuatu perkara, atau menolak bala bencana, meminta nombor ramalan dan memuja kubur. Perkara yang boleh membatalkan iman yang ketiga adalah melalui hati, iaitu i'tiqad. I'tiqad adalah kepercayaan dalam hati seseorang. Seseorang Muslim haruslah menjaga i'tiqadnya agar tidak terbatal. Contohnya, beriktikad agama lain lebih baik dari Islam, atau Islam tidak sesuai diamalkan pada masa kini. Seterusnya, usaha-usaha dan tindakan untuk memelihara dan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT dalam kehidupan. Yang pertama, dari segi individu, kita dapat mendalami ilmu agama melalui pengajian bersama para ulama', meningkatkan amalan soleh dan meninggalkan amalan mungkar. Yang ketiga, sentiasa berzikir dan mengingati Allah. Dari segi masyarakat, memperbanyakkan program-program pengajian ilmu agama di surau dan masjid. Yang kedua, kita dapat menubuhkan pasukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak jiran tetangga untuk mengimarahkan surau dan masjid. Dari segi negara, kita dapat memperbanyakkan program pengajian agama di media sosial, membendung fahaman sesat supaya masyarakat menjaga keimanan kepada Allah dan menguatkuasakan undang-undang syariah. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.